Okey, tahniah diucapkan kepada sesekali yang telah pun dinobatkan sebagai telefilm terbaik dan juga beberapa penganugerahan lain di anugerah telenovela yang diberikan dan juga diserahkan penganugerahannya semalam bersama dengan kita ialah Encik Hishamuddin, Puan Rohayu dan juga Puan Serina. Ini orang kuat di sebalik kejayaan dan juga kemenangan sesekali. Tahniah kesemuanya, alhamdulillah. Tapi difahamkan ia diterbitkan pada 2019 Ya, saya. Cukup lama perjalanannya itu diperam dan juga disimpan, akhirnya diangkat sebagai telefilm terbaik. Tapi sewaktu itu adalah Puan Rahayu yang membawa drama ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit idea di sebalik penubuhan sesekali, kerana ia adalah daripada puisi, kemudian ke telefilm dan kemudian ke novel. Betul. Agak macam perjalanannya itu agak, yalah, selalunya novel, telefilm, tapi mungkin boleh diceritakan perjalanan perancangannya itu. Okey, terima kasih Ismail. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali saya ucapkan syukur atas kemenangan ini. Sesekali mendominasi anugerah, iaitu kita menang 6 pencalonan dan satu lagi untuk pendoa yang ikhlas. Sebenarnya sesekali ini memang istimewa untuk kami sebab dia adalah daripada puisi ciptaan Puan Siti Zaliha Hashim, seorang pemuisi yang hebat. Idea itu sebenarnya datang sebab ketika dulu ketika saya di unit hiburan TV, kita selalu terlibat dengan deklamasi Angkasa Puri, dengan program Anjung Budi. Jadi bila saya melontarkan idea kepada Hishamuddin, saya maklumkan bahawa apa kata kalau kita gunakan puisi sebagai satu genre baru untuk kita adaptasi daripada kita biasa cerpen, kita biasa dengan novel, dan benda tu bagi saya dia tidak ada satu yang istimewa, kan. Jadi pada mula semua orang sukar untuk bagaimana untuk mencerakin kita guna. Macam boleh ke tidak ni, kan puisi kan. Kan boleh ke tidak, kan. Tapi sebab bila kita buat brainstorm sama-sama, dan satu lagi sebenarnya disebabkan hubungan baik kita di antara kita dengan DBP. Dan saya selalu katakan bahawa DBP itu adalah gedung idea. Kalau apa sahaja idea yang kita nak buat, idea untuk apa, kita akan dapatkan daripada DBP. Banyak idea-idea menarik. So jadi kita sentiasa, yang ni memang kita sentiasa brainstorm lah untuk kita buat satu naskah telemovie, telefilm. Kemudian kita dapat penulis skripnya yang memang penulis skrip waktu tu ditulis filem Pulang. Puan Lili Haslina Nasir. Lepas tu kemudian dengan gabungan daripada pegawai-pegawai DPP, iaitu Encik Afizi, Puan Zaitun, dan akhirnya terhasillah Sesekali. Dan majlisnya Sesekali itu adalah daripada puisi kita jadikan telefilm, kemudian terhasillah satu novel. Ya, telefilm ini berkisar kisah cinta seorang bapa tunggal kepada anaknya. Kalau Pulang itu kisah cinta suami yang terpisah dengan isterinya. Memenangi anugerah pengarah terbaik, telefilm terbaik, pelakon lelaki telefilm terbaik, skrip adaptasi telefilm terbaik, dan pelakon pembantu lelaki telefilm terbaik, serta pelakon harapan telefilm kanak-kanak terbaik. Okey. Jadi berapa lama sebenarnya untuk menterjemahkan idea Sesekali ini? Ialah pada mulanya mungkin skeptikal kerana puisi ke telefilm, macam mana pengarahnya itu mencerahkinkan? Untuk adaptasi daripada puisi ke layar satu proses yang agak luas sebenarnya, sebab kita tidak terikat dengan teks ataupun barisan-barisan ayat yang kita rasa memberi halangan kepada kita berkarya. Tapi alhamdulillah, seperti biasa unit drama kita ada proses-proses pre-produksi yang bagus, sebab dia ada time frame dan ada juga tempoh-tempoh perbincangan yang melibatkan semua pihak. Dan kami juga dibantu oleh produksi, secara keseluruhannya adalah daripada warga-warga RTM sendiri, dari praproduksi, produksi dan pos lah. Jadinya saya rasa itu satu unit drama mempunyai satu, orang kata, ruang dan peluang untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Dan juga didukung oleh kumpulan-kumpulan sokongan yang dibarisi oleh profesional daripada setiap unit.
Alhamdulillah prosesnya itu berjalan lancar. Penggambaran berapa lama? Penggambarannya selama 12 hari. Okey. Di Kuala Kubu, Selangor. Saya. Beto Kushairi memegang teraju utama. Perjalanannya ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Kalau tadi ialah pengorbanan seorang bapa, tetapi mungkin itu satu tema dan persoalan yang biasa. Tetapi bagaimana ia dikupas supaya ia menjadi luar biasa? Kalau kita lihat perjalanan naratif pada telefilm ni dia berjalan agak straightforward sebenarnya. Okey. Tetapi apabila kita melihat memvisualkan, kita melihat daripada sisi dan aspek yang berbeza. Sebagai contoh, babak yang melibatkan hujan, seorang bapa membawa anak. Jika dari persepsi umum kita melihat kesian, mungkin kita sebagai penonton kita melihat satu momen yang melibatkan mereka mungkin ada ekonomi yang rendah dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang pengarah, kita perlu duduk dan letak kita dari karakter itu sendiri juga. Kita perlu melihat dari sudut itu. Dan kita perlu memberi kelainan. Maksudnya di dalam kita melihat orang itu mungkin hidupnya sederhana, tetapi mereka sendiri menghargai momen-momen terbaik dalam hidup mereka. Okey. Sebab itu bila kita babak itu kita memberi pelakon-pelakon itu supaya mereka perlu berada dalam ruang yang gembira, sebab untuk mengubah persepsi penonton. Kadang-kadang kita di dunia realiti lah kita melihat orang yang ekonomi yang sederhana, mungkin kita rasa miskin dan sebagainya. Tetapi mereka hidup dalam suasana yang agak gembira dalam kapasiti ruang yang Allah berikan pada mereka, dan itu adalah momen terbaik dalam hidup. Dan saya rasa semua orang ada pengalaman-pengalaman terbaik. Walaupun kita berada satu ruang yang kita rasa titik terendah di dalam hidup kita, tetapi itu adalah momen terbaik untuk kita bangkit. Kesederhanaan itu, dalam sederhana ada nikmatnya. Dan disebabkan kesederhanaan telefilm inilah ia diangkat sebagai telefilm terbaik. Puan Sarina, mungkin ini suatu cabaran untuk unit drama khususnya membawa legasi kejayaan kecemerlangan, kerana mungkin kita dipandang masyarakat dan juga penonton dalam penghasilan telefilm, drama atau telemovie yang bagus. Bukan saja bagus dari segi skrip, pemilihan pelakon, tetapi kisah-kisah masyarakat. Jadi apa mungkin perancangan selepas ini, kerana sesekali pendoa yang ikhlas di sisi sudah meletakkan satu benchmark yang wow. Jadi mungkin apa perancangan selepas ini? Betul. Macam untuk saya yang barulah di drama ni kan. Memang tapi di RTM sudah. Tapi macam untuk drama, saya rasa yang baik kita perlu teruskan. Kerjasama ni memang kami teruskanlah. Macam tahun lepas pun kita ada kerjasama juga dengan DBP. So daripada satu naskah yang tahun lepas tu, dari 4 naskah kita combine, satukan menjadi satu telefilm lah. So selalu daripada cerpen ke novel. Tapi ini 3 cerpen, 1 novel dijadikan satu cerita. Itu kita memang teruskan. So kenapa usaha yang baik tu perlu dihentikan. So 3 cerita dalam satu? 4 cerita dalam satu telefilm. Wow, ini macam Kabir Bahtiar cerita sepi. Okay. Sebab saya rasa drama tu, pengarah-pengarah drama, penerbit drama yang sekarang ni memang dia mereka tu penuh dengan idea, penuh dengan karya-karya yang boleh diangkat lah. Jadi saya rasa RTM, unit drama, kita kekalkan kualiti itu yang utama, sebab populariti itu akan datang bersama kualiti yang ditonjolkan. So kita teruskan. Bila bercakap pasal populariti, ramai sebenarnya penonton dan sahabat-sahabat kami bertanya, mengapa RTM kurang memaparkan pelakon-pelakon yang tular, popular, cantik-cantik, muda-muda, tetapi banyak pelakon-pelakon yang sudah dikatakan lama dalam industri. Jadi mungkin ada sebab musabab pemilihan pelakon itu yang tidak mengikut arus, tetapi kadang-kala mungkin sedikit berlawanan dengan kehendak pasaran komersial.
Sarina? Okey. Itu yang tadi saya kata, kualiti datang yang nombor satu. Yang utama, kita memang utamakan kualiti dan populariti itu akan datang kemudian. Bukan kata kita tak ambil langsung. Kita ambil, tapi dia adalah nilai tambah kepada produk itu. Tapi kualiti itu yang memang kita utamakan. Macam tadi, kita memang utamakan juga nilai-nilai kemasyarakatan yang dekat di hati penonton. Kita tak naklah selalu menonjolkan dalam drama aja ada benda tu, tapi kita tunjukkan realiti sebenar kehidupan masyarakat dan penonton. Okey, mungkin kita akan mendoakan supaya sesekali diulang tayang, insya-Allah, kalau ada untuk memang kita dah minta memahami dengan lebih lanjut naskah ceritanya itu. Kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah institusi yang banyak menghasilkan karya sastra, karya sastrawan negara dan juga karya dianggap sebagai klasik. Jadi sepanjang pemilihan dan penghasilan kerjasama ini, bagaimana memilih karya itu supaya ia sesuai dengan konteks penyiaran dan relevan dengan penyiaran semasa? Okey, dia sebenarnya dengan DBP ni, kerjasama dengan DBP sangat mudah. Okey. Sebab bila kita maklumkan dengan dia, kita ada beberapa kerjasama yang kita nak buat. Yeah. Okey, dia bagi kita ruang untuk kita dapatkan apa saja idea daripada yang ada di DBP, dan mereka sentiasa bagi kerjasama menyeluruh. Okey, jadi macam satu lagi, bila cadangan kita, contoh kita nak buat yang ini kan, puisi, mereka bagi senarai beberapa puisi yang telah mereka pilih, yang puisi-puisi terbaik yang telah mereka pilih. Dan satu lagi, sebenarnya untuk puisi ni, orang tak tahu, payahnya adalah kita nak faham sendiri apa maksud dalam cerita puisi itu. Jadi dengan DPP, dengan penulis puisi, kita sama-sama duduk. Diorang inisiatif DBP sebenarnya untuk panggil, dan kita faham betul-betul apa puisi itu, apa macam contoh ataupun cerpen yang macam Puan Sarina cakap tadi. Okay, faham sebenarnya apa yang perlu ada, mesej yang perlu ada, dan baru kita sama-sama buat skrip dan mereka tengok dulu. Okey, mereka tengok dulu. Lepas tu bila habis, sebenarnya kita akan ada satu sesi untuk kita preview. Okey, mereka akan datang. Okey, pasukan DBP memang akan datang, dan kita akan sama-sama tengok. Lepas tu bila sama-sama puas hati, okey, sebab dalam tu kita akan bertegang urat jugalah kan. Kalau macam iyalah pasukan penerbitan kita nak yang sebegini, tapi dari segi DBP dia perlukan mesej yang sebegitu kan. Jadi untuk kita dapatkan satu persamaan tu, dia bukan mudah. Tapi pada saya dengan DPP, dia sangat senang dan sangat indah pekerjaan dengan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang memang sangat ada wawasan yang tinggi lah. Ya, mungkin saya sebenarnya secara peribadi menantikan mungkin puisi karya sastrawan negara terbaru yang berbahagia Datuk Rahman Syahri. Mungkin boleh diterjemahkan kepada telefilm atau drama, insya-Allah selepas ini dengan tim yang bagus. Cik Hisham, ya, walaupun tidak lagi menerbitkan drama ataupun mengarah drama, tetapi jiwa dan passion ini tetap dalam penyiaran ini. Jadi mungkin secara kesimpulannya, pengharapan untuk mereka yang akan meneruskan legasi kecemerlangan drama di RTM. Harapan saya unit drama terus maju jaya. Dan kerja-kerja seni ni dia macam ada kecanduan lah orang kata. Kerja-kerja seni ni dia memberi kita satu kesan yang mendalam. Dan sampai satu masa kadang-kadang kita masuk kerja seni, dia kita rasa ingin sentiasa teroka. Jadinya bila kita berhenti pada satu tahap, sebenarnya dia agak membebankan juga. Degian nak produce balik tu. So kadang-kadang kita rasa ini mungkin yang terakhir, mungkin Allah mungkin buka rezeki yang lain akan datang, insya-Allah. Dan moga-moga pengarah-pengarah di unit drama TV di bawah Puan Sarina terus memberi produk-produk yang baik, dan juga membantu imej-imej jabatan supaya lebih maju jaya di industri kreatif, insya-Allah. Apapun
selamat berjaya untuk syahadah, insya-Allah. InsyaAllah. Sudah bermula. Bermula hari ini dia orang keluar. Okey. Sudah mula hari ini. Terima kasih Puan Ayu. Terima kasih dan juga selamat berjaya pada Puan Sarina. Tahniah sekali lagi pada sesekali 6 anugerah di anugerah telenovela yang telah pun disampaikan semalam. Terima kasih dan juga ini membanggakan Jabatan Penyiaran Malaysia dan juga RTM. Terima kasih ketiga-tiganya. Insya-Allah kecemerlangan tidak berhenti di sini. Kita akan berhibur seketika dengan kumpulan skor dan kita